lah. Anak sulung umur 7 tahun, anak yang second umur 2 tahun setengah lah. So anak kecil-kecil Oh. lagi. So penting untuk kita relocate sikit untuk bahagian simpanan ni kepada pendidikan anak. Dia gitu. Lepas tu biasanya kita akan buat simpanan untuk hari tua lah kan, betul tak? Sebagai apa tu bekalan untuk apabila kita dah pencen, duit tu yang akan menyara kehidupan kita sehinggalah dah tak ada lah, sehingga meninggal. Dan last sekali ni ada satu keperluan asas, iaitu beli pakaian. Okay, so macam Puan Suzy memilih kerjaya sebagai lecturer lah kan sekarang ni sebab minat. Ya. Betul. Sebab minat kan, passion. So dia adalah satu kepuasan dan sebab tu memilih ini untuk jadikan sebagai career. Dan bila kita terlampau minat, then dia ada satu tangga di mana ada dapat tangga gaji. Kat situlah kita akan dikelilingi oleh rakan-rakan sekerja yang level-level kita kan, betul tak? Betul kita buat lah kan. Tapi apa, bila kita kerja ni, of course lah tujuannya untuk mencari pendapatan supaya wang masuk. Apabila wang masuk ni, kita kerja setiap bulan dapat income, so duit tu ada dalam bank lah. Betul tak Puan Suzy? Ya. Okay. Tapi tahu tak syarat, saya nak tanyalah Puan Suzy, agak-agak syarat untuk bekerja ni apa? Apa dia syarat bekerja? Syarat untuk saya tak faham apa maksud syarat bekerja tu. Syarat paling penting kalau nak bekerja? Syarat penting kalau nak bekerja, supaya wang tu, supaya duit pendapatan kita tu masuk setiap bulan. Syarat paling penting kalau nak bekerja. Kalau tanya saya, kalau syarat penting untuk dapat pekerjaan tu of course lah kena berkelayakan. Tapi saya tak faham istilah syarat paling penting kalau nak bekerja. Sihat lah kot. Sekarang ni fikiran saya dari segi kesihatan, dari segi kita punya keupayaan badan kita. Betul. Saya nampak the main factor is kesihatan lah kot. Betul, kesihatan yang baik lah sebab macam certain company, bukan certain company, mana-mana company kita pergi sekalipun, apabila kita nak apply bekerja, of course dia akan minta kita buat medical check up, betul tak Puan Suzy? Saya rasa government, most government macam tu. Kalau private saya rasa saya pernah pergi, dia tak adalah tanya sangat. Dia lebih tanya kepada ada betul ke tidak, gitu je lah. Kan. So, maksudnya nilai kesihatan yang baik tu sangat penting supaya kita boleh generate income. Setakat ni kalau katakan kalau syarikat nak ambil orang bekerja kan, kita hire bekerja. Kalau in case lah selalu on off cuti, so tak mendatangkan produktif, so that's mean kemungkinan untuk syarikat tu buang pekerja tu adalah besar lah. So that's mean kalau kita sihat, kita boleh menjana pendapatan. Kalau tak sihat, tak ada orang lah nak ambil kita kerja, so tak ada duit. Tapi macam mana kita nak make sure yang waktu kita tak sihat ni, kita masih mampu untuk ada kewangan yang baik lah. Sebab apa? Waktu kita tak sihat ataupun kita tak ada income, kita masih lagi perlu bayar komitmen bulanan yang kita buat waktu kita ada income, betul tak? Macam loan kereta ke, rumah ke. Lepas tu kita ada keluarga yang kita kena support, bagi macam Puan ada bagi duit bulanan dekat parent. Parent ada lagi ke? Ada. Kan. So itu ada sebagai satu tanda penghargaan kita kepada parent kita yang dah tak boleh kerja, sebab dia orang dah jaga kita daripada kecil sampai dewasa, dah bekerja, berkeluarga. So itulah daripada situlah. So macam mana kita nak make sure yang benda ni, income ni sentiasa ada walaupun kita tak bekerja, tak ada income. Jadi kat sini dia ada satu satu perkara penting yang kita kena buat, satu emergency fund lah, yang mana emergency fund ni untuk pastikan seandainya kata kalau berlakunya 3 perkara dalam financial
financial ni kalau berlaku kematian ke, lumpuh ke ataupun sakit kritikal, sebab 3 perkara ni dia akan efek kepada kewangan kita sekiranya kita tak planning daripada awal kan. Iaitu D for yang D pertama deaths, D kedua adalah disability, hilang upaya penekal. Kalau disability hilang upaya penekal ni dia masih hidup tapi tak boleh nak menjana pendapatan. Lepas tu yang ketiga disease, iaitu penyakit. So dari segi penyakit pun perlu juga buat rawatan. Kemudian apa tu dari segi kewangan pun perlu ada untuk emergency fund, sebab kos rawatan dari segi untuk rawatan setiap tahun kan dia makin meningkat kan. Kalau Puan Suzy tahu, inflasi perubatan tu sentiasa meningkat setiap tahun lah. Saya pernah jumpa dengan seorang prospek ni, saya jumpa dekat KBJ Ampang Puteri lah. Dia ada kanser thyroid. Doktor diagnose ni ada kanser thyroid. So dalam tempoh setahun kos rawatan dalam 300,000. Itu tak termasuk dengan ubat-ubatan dan juga apa tu dia punya rawatan susulan. So that's mean ini menunjukkan bahawa penting untuk kita ada apa tu emergency funds. Saya pun ada juga kawan yang satu industri dalam financial ni, di mana dia doktor diagnose ada mengidap penyakit kanser apa tu, kanser hidung. So dalam tempoh tak silap saya dalam 3 tahun dia tak kerja lah atau RN. So alhamdulillah dia dah ada satu perlindungan takafu di mana yang membantu untuk apa tu supporting dari segi komitmen bulanan dan juga rawatan. So biasanya untuk apa tu tabungan emergency ni kita akan cadangkan sama ada 10 tahun pendapatan jika berlaku kematian. Sebab apa kita cadangkan 10 tahun pendapatan Puan Suzy? Tahu tak kenapa? Sebab 10 tahun tu masa dia perlukan untuk survive ke, itu masa yang macam critical time untuk orang tu lah, saya rasa macam tu. Betul. Maksudnya Puan Suzy ni memang dah tahu pasal pentingnya benda ni. Lepas tu yang last kali adalah untuk emergency fund dari segi pampasan sakit kritikal. Macam saya cakap tadi lah, untuk kos rawatan sakit kritikal ni dia setiap tahun meningkat kan. Contoh, anda kata kalau pernah ambil polisi takafu dalam 5 tahun, 7 tahun lepas, dia punya that time tu dia tak sama dengan sekarang. Waktu tu mungkin polisi tu dia sesuai waktu tu. Sebab apa? Dari segi apa tu living style, apa tu kita punya lifestyle lah. Lepas tu kos makin meningkat kan. Kita tengok contohlah dulu kalau kita beli karipap kan, satu harga dia kalau 10 tahun lalu dalam 20 sen 30 sen. Sekarang ni kalau tengok karipap pun dah harga 60 sen 70 sen. Betul tak Puan Suzy? That's why bila kita ada satu perlindungan untuk emergency fund yang kita nak provide untuk keluarga ni, at least review lah, dia gitulah. So macam mana, berapa jumlah yang patut kita kita nak ada emergency fund ni? Macam Puan Suzy ada tak sediakan emergency fund ni sebanyak 500,000 kat family, ataupun suami ke ada tak sediakan satu plan hibah ke? Ada tak? Nabung masa ni tak ada lah. Tak ada lagi. Macam Puan pun tak ada juga. Sampai emergency fund sampai 500,000 tu tak ada lah. Tak ada lah. Kalau Puan tak ada, boleh tahu tak berapa jumlah emergency fund ataupun jika ada plan hibah ataupun sebarang apa tu polisi takafu yang diambil untuk masa sekarang? Polisi takaful tak pernah ambil lagi, setakat insurans biasa sahaja. Tapi kalau kata emergency fund tu saya rasa tak sampai 50,000 pun. Oh ya ke? Itu ambil takaful ke insurans? Takaful ke insurans, saya cuma ada insurans biasa tu je, insurans perubatan tu. Oh, insurans ni dia berbeza. Insurans yang saya maksudkan tu adalah konvensional. Kalau takaful tu yang Islamic. Pernah ambil yang mana? Saya ambil konvensionalnya. Oh, konvensional. Dah pernah claim tak? Tak pernah. Tak pernah guna lagi pun. Oh, alhamdulillah lah. Maksudnya sihat. Kalau Puan Suzy tak kisah, boleh tahu tak umur Puan berapa ya? Saya 37. Oh, muda lagi.
Okay. Okay, so kat sini sebenarnya kalau kita nak sediakan emergency fund ni at least dalam 500,000, dia ada kaedahnya, sama ada kita menyimpan at least 300 sebulan, mungkin akan mengambil masa dalam 80 tahun, 90 tahun kan. Tapi adakah simpanan yang kita buat ni dia akan beri jaminan sama ada kita tak pernah guna ke ataupun sebaliknya lah, sebab consistently untuk dapat 500,000 ni menyimpan adalah perlu, sebab kita ni tak semestinya hidup kita ni diuji dengan kematian sahaja, ada musibah lain jugalah. Mungkin sebab tiba-tiba berlakunya musibah banjir ke rumah kita, macam itulah kan, kadang-kadang kita tak tahu kan, tiba-tiba kita rosak ke, so tak dapat menyimpan untuk bulan tu, betul tak? That's why ada satu cara yang cepat yang lain adalah melalui simpanan dekat Zurich Takafu, at least meletakkan 10% daripada jumlah pendapatan tadi. So dia akan cover up kita punya pendapatan lah. So melalui kaedah ni lah saya cerita tu, sebenarnya simpanan ni kalau kita buat simpanan dekat bank, okay, dia akan menyebabkan akaun simpanan kita tu akan di-freeze sekiranya berlaku kematian. Sebab apa? Mengikut faraid, mengikut sistem faraid orang Islam ni akan mengikut pembahagian harta ni, dia akan membahagikan harta mengikut faraid, dia macam tu. Tapi dekat takafu ni kita gunakan konsep hibah, di mana dia bagi straightforward kepada orang yang kita nak namakan lah. Macam contoh suami Puan Suzy ambil untuk Puan dan sekeluarga kan. Seandainya kata kalau apa-apa berlaku kepada dia, sebenarnya dia dah tinggalkan satu aset yang penting, iaitu melalui hibah takafu dan melindungi simpanan yang ada. Begitulah, ini adalah satu kaedah yang paling cepat untuk buat satu emergency fund. Melalui hibah takafu ni ataupun income replacement ni, dia sebahagian lah, lebih kurang je sebenarnya. Income replacement ni adalah sebahagian daripada hibah. Sebab bila kita ambil income replacement, at the part bila meninggal seseorang tu, dia akan namakan kepada orang yang kita nak namakan. So orang yang kita nak namakan tu dia tak ada, dia tak boleh dibangkang ataupun tak boleh difaraidkan, memang 100% pergi kepada orang berkenaan lah, dia macam tu. So itulah kaedah yang paling cepat lah untuk simpanan selain pada itulah yang saya maksudkan tadi, alternatif lain selain pada simpanan dekat bank ataupun ASB kan. So dia dekat Zurich lah. So apa yang Puan akan dapat apabila menyimpan dekat Zurich Takafu ni, yang pertama, nama dia Zurich ke? Zurich Takafu. By the way, saya dah lost sebenarnya. Saya lost sebab kat sini connection dah hilang. Oh ya kau. It's okay lah. Okay, so dekat sini apa yang Puan akan dapat apabila menyimpan dekat Takafu ni, buat satu akaun dekat Takafu ni, Zurich Takafu. Yang pertama, dia akan melindungi untuk penyakit kritikal, di mana untuk penyakit kritikal ni kita cover sebanyak 51 jenis sakit kritikal lah. So once doktor diagnose je sakit kritikal, Puan akan dibayar pampasan sebanyak 500,000. Kemudian untuk yang kematian ni kan, seandainya kata seorang individu tu dia ambil polisi, lepas tu dia namakan kepada pewaris tu. So duit pampasan 500,000 ni kita akan bayar kepada pewaris tu lah. Ni sebab plan ni dah ada simpanan, so dia akan bayar 500,000 plus dengan bahagian simpanan sekali. Lepas tu untuk manfaat hilang upaya kekal ni yang penting. Sebab apa, bila waktu kita tak bekerja kan, of course kita perlukan sumber untuk untuk support kita punya life, untuk survive kita punya life. So dengan adanya 500,000 ni yang membantu untuk kita support kita punya life, untuk survive for the life akan datang lah. So at least 500,000. So ni yang terakhir sekali adalah keluarga emas. Maksudnya sekiranya hilang upaya waktu umur 76 tahun,
didiagnose tak boleh buat 3 perkara daripada 6, iaitu seperti mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, dia tak boleh lah. Dia tak boleh bergerak sendiri, dia tak boleh buang air besar sendiri, dan dia tak boleh beralih daripada satu tempat ke satu tempat sendiri. Di antara 6 ni, kalau seandainya kata daripada 6 ni, dia tak boleh buat 3 perkara daripada 6 ni, so dia di kategori sebagai hilang upaya warga emas. Jadi akan dapatlah 500,000 ni. Dia macam tu. Okay. Okay. Jadi kat sini ini yang illustration ni kita buat untuk lelaki berumur 30 tahun. Dia tempoh perlindungan ni 20 tahun lah. Basic dia bagi 500,000. Tapi kalau macam Puan Suzy kan, saya pernah buat dalam umur 37 tahun, dia murah je sebenarnya, dalam 100 lebih je. Kata 38 lah, saya 37 ni kan dalam akhir tahun ni, baik kata 38 je. 38 ke umur? 38. Sebenarnya 37, tahun ni 37, tapi ni dah nak, ni dah bulan berapa ni, bulan 9. Lahir bulan berapa? Bulan 7? Saya lahir bulan 3. Bulan 3, okey. Saya anggap dah nak habis lah 37 tahun saya tu. Oh, ya ke? Okay, ni saya nak tanya sekejap. Sebelum, dah thank you dah. Sekejap. Yang slide tadi tu, slide tadi tu yang orang payung tadi tu. Ini Sekejap. Saya tunggu appear dulu lah, baru saya tanya. Okey, ini. Okey, yang ini quotation ni untuk orang 30 tahun Macam saya kalau umur saya, kenapa saya lagi murah pula? Sebab biasa wanita dia memang lagi murah. Saya pun lebih kurang bayar pun juga sebenarnya. Okey. Lepas tu saya nak tahu dia punya manfaat ni je. Saya hilang ni. Dia tadi kata ada 6 ni 4 je. Sekejap. Betul lah. 6 ni, okey, salah. Kejap Puan. Okey, dia gini, untuk 6 ni maksud dia gini, untuk dia ada 6 perkara istilah bagi hilang upaya penuh kekal. Seandainya kata waktu umur 75 tahun, okey, lepas tu dia tak boleh buat 3 perkara daripada 6 tadi, so dikategori sebagai hilang upaya warga emas. Dia dapatlah 500,000 ni. Dia gitu. Dia kan saya nak tanya 500,000 ni untuk setiap perkara ke salah satu perkara yang berlaku sahaja baru dapat 500,000 ni? Dia dapat, okey dia gini contoh, dalam kita punya quotation, dia ada manfaat kematian, lumpuh dan sakit kritikal, dan ada tambahan untuk warga emas kan. Seandainya kata for the first yang kena adalah warga emas 500,000. 500 ini maksud warga emas ni parents kita ke apa? Kita sendirilah, kita pemilik polisi dan kita ambil polisi tu sampai umur 80. Sebab yang warga emas ni dia cover sampai umur 80 lah, sebab dia kategori umur 76. Kalau kena 3 perkara yang saya sebut tadi daripada 6 tu, dia dia dapatlah pampasan 500,000. Tapi once bila dah meninggal, dia tak akan dapat untuk 500,000, dia akan dapat bahagian simpanan sahaja. Tetapi andai kata waktu sebelum terkenanya untuk kategori hilang upaya warga emas tu, dia kena sakit kritikal kan, dia akan bayar 500,000 untuk sakit kritikal tu. Kemudian baru dapat yang ini. Untuk warga yang mana dia kira macam perkara yang berlaku tu, yang mana first come iaitu yang akan dapat 500,000 je tu. Betul. Cakap begitu je, yang mana yang berlaku dululah kan. And then kalau tiba-tiba datang pula faktor kedua tu, yang kedua tu akan dapat untuk saving je lah kan. Betul. Macam Puan Suzy sekarang ambil medical card je kan. Medical card je. Lepas tu dia ada saving, saya saving dia sikit je kot. Oh, ya ke? Biasa saya tak kalau pastilah. Tapi dia ada bahagian pampasan juga kan? Pampasan dia berapa ratus ribu Puan? Nanti saya check dah, saya dah tak ingat dah. Monthly mungkin saya boleh. Saya dah buat lama dah. Anak pun dah 2 dah tak ingat dah. Pernah tak ada peningkatan dari segi bayaran? Itu ambil dengan company mana?
Saya ambilkan Prudential. Prudential. Okay. Sebab Prudential Insurance lah, kan? Okay. Okay Puan, kalau saya cuba nak bantu Puan sebab lagipun yang Puan ambil tu dia insurance. Puan pun tahu kan yang insurance ni adalah satu perlindungan terkaful yang tak patuh syariah lah. Maaf saya bagi tahu sebab saya rasa adalah tanggungjawab saya bagi tahu. Tak kisahlah Puan nak ambil ke tak, tapi yang penting saya kena bagi tahu sebab kadang-kadang bila orang ambil ni dia mungkin apa tu tak berapa jelas, tak berapa faham kan, sebab insurance ni dia gini, dia pemindahan risiko je daripada individu kepada pihak syarikat. Dia berbeza dengan apa tu dengan takaful. Insurance andai kata kalau berlaku kematian, duit pampasan yang dapat tu dia bukan dapat kepada orang yang kita namakan terus. Dia cuma dapat sebeberapa pecahan mengikut faraid sahaja. Contohnya kalau suami ambil untuk Puan, dia ambil polisi untuk insurans tu, kemudian Puan cuma dapat 1/8 daripada jumlah pampasan tersebut lah. Itu mengikut faraid. Yelah. Kan. Cuma aku nak tanya lah, kalau macam kalau macam insurans je tu kan, kalau macam ada macam saya sebenarnya saya tak letak nama lagi sebenarnya insurans ni, yang dia malah-alang macam ni. Sebab masa tu saya muda lagi, masa saya buat tu anak tu tak ada lagi, so saya tak ingat tu kalau tanya berapa benda-benda semua. Cuma saya nak tanya, kalau macam insurans kan, bila katakan orang yang ambil insurans tu meninggal, lepas tu yang kan orang yang penama tu memang insurans memang itu kira terus dari faraid, orang tu memang tak terus dapat ke? Dia mengikut pecahan lah. Dia ada pecahan-pecahan ikut faraid dia tu. Sebenarnya bukan insurans dia akan terus bagi sekelepuk dekat penama tu, bukan macam itulah. Bukan. Yang itu kalau dekat takafu dia akan macam ni, dia beza. Kalau dekat takafu, anda kata kalau berlaku kematian kepada pemilik polisi, dan dia waktu hidup tu dia namakan kepada pewaris dia kan, contohnya pada isteri. Jadi isteri itu akan dapat 100%. Itu untuk takaful lah. Dia berbeza dengan insurans. Insurans dia akan mengikut kepada faraid. Kalau untuk takaful dia akan boleh pergi kepada hibah direct terus lah. Yalah. Tapi dia tak boleh nak dibangkang lah macam tu. Sebab waktu hidup kan kita dah bagi nama orang yang patut terima untuk pampasan tersebut kan, sebagai hadiah lah waktu kita hidup. Ada macam tu lah. Okay, saya tahu detail pasal yang manfaat warga emas ni, boleh terangkan balik tak? Okay, macam manfaat emas bila umur kita berapa, bila keadaan macam mana yang kita boleh diklasifikasikan sebagai warga emas untuk takaful ni? Okay, macam saya cakap tadi, dia ada 6 kategori lah. Yang pertama kena tahu hilang upaya kekal ni bermaksud 6 perkara lah. Hilang upaya kekal, saya nak tahu yang warga emas tu. Okay, dia gini, dia tak boleh buat 6 perkara. Tak boleh bergerak sendiri dari satu tempat ke satu tempat. Lepas tu dia tak boleh mandi sendiri, tak boleh pakai baju sendiri, tak boleh makan sendiri, tak boleh buang air besar sendiri. Kemudian kalau dia nak pergi satu tempat tu, dia berbeza tau. Kalau beralih ni macam contoh daripada kursi ke ke kursi lain kan, itu beralih. Ni dia nak bergerak pun dia perlu bantuan. Ni 6 perkara yang harian yang dia tak boleh buat. Daripada 6 ni, 3 je dia tak boleh buat. So dia kategori sebagai hilang upaya warga emas. Jadi dia dapat lah ni 500,000. Tu je. Dia tengok warga emas ni, tengok pada keadaan lah. Sebab saya nak tahu, takut warga emas 50 tahun pun dah kata warga emas lah tu. Saya nak tahu tu. Betul. Yang umur 76, kalau tak boleh buat 3 perkara ni, so dia kategori yang hilang upaya warga emas. Okey. 6 tu daripada 3 dah cukup lah Betul. 6 daripada 3. Okey. Kalau macam bersara ke apa, dia tak ada lah benda ni Dia macam bila dah tak ada. dari segi keupayaan kesihatan je lah kan. Betul. Lepas tu anda kata kalau orang yang dilindungi tu dia meninggal, so ahli keluarga ni dia boleh ambil polisi takaful ni tanpa melalui medical check up, dia terus approve je. Dia macam tu.
Oh, Uh, okey, okey. Boleh tak macam ni, kalau puan nak tahu mungkin saya boleh bantu sikit lah, apa tu, untuk buat satu quotation untuk puan, kemudian kita set appointment for the second time, boleh? Oh, kalau macam tu saya nak tengok quotation lah dulu kot. Boleh tunjuk saya akan apa tu bagi quotation waktu second appointment. So waktu tu kita akan go through one by one lah. Okay. Oh, Sebab kalau boleh bagi lah. quotation sendiri, saya sendiri pun jadi agent pun kena pergi training banyak kali. Apatah lagi orang biasa. Tak faham kan? Betul tak? Yelah. So boleh tak nanti boleh tak Puan Suzy bagi detail apa tu tarikh lahir ke, kemudian apa tu pekerjaan apa, untuk saya buat quotation. Kalau suami belum ada lagi, tu lagi better lah kalau kita try buat dulu kan. Dia buat separately kan, dia macam bukan jenis yang takaful bersama suami macam tu, bukan lah kan? Bukan. Dia couple plan jugalah sebenarnya. Okey lah macam tu. Boleh tak saya dapatkan detail ke macam mana? Puan boleh bagi sekarang? Detail pekerjaan tadi saya dah bagi tahu lah pensyarah. Pensyarahan. Tarikh lahir bila Puan? 23 Februari. 23 Februari tahun 1984. 84. Okey. Saya 85. Oh. Okey, so untuk suami kerja apa Puan? Nama apa suami? Suami guru. Oh, guru. Nama apa? Oh, nak nama dia juga. Nama dia Adib. Adib. Apa tu macam Puan Suzy pernah tak masuk hospital sebab atau apa-apa sebab ke dan nasihat doktor, pernah tak? Oh, tak pernah lah. Saya semua pasal beranak je. Beranak je. Semua bersalin je. Tak pernah buat masa ni, tak ada lagi lah. Macam apa tu suami? Tahap kesihatan okey? Dia pernah sekali dulu masuk hospital. Oh, sebab apa? Sekali. Dia masuk hospital sebab apa? Terputus. Oh, batu karang. Oh, batu karang. Dia merokok ke Puan? Dia tahu? Oh, saya rasa masa muda pernah kot. Oh, maksudnya sekarang dah tak merokok lah. Saya tak lah. Bagus Sebab lah tadi tak tanya merokok. kan. Okay, lepas tu tarikh lahir dia bila Puan? Tarikh lahir suami? Alamak, jap. 11 Mei kot, 11 Mei. 11 Mei tahun? Sama tahun dengan saya. Oh, 1984. Okey. Okay, so nanti saya akan buat satu quotation untuk Puan Suzy. Kemudian saya akan kita try arrangekan second appointment lah. Kalau Puan free esok petang boleh? Oh, saya lecture lah besok. Online class lah. Oh, online class. Okey, tak apa. Nanti kita pulak balik bila waktu Puan available. Yelah. Okey Puan, terima kasih sebab luangkan masa hari ni. Itu sajalah. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, thank you.